Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. C. Khadijah binti Hamid. Kami dari kumpulan 1EE 1122AA dari Fakulti Kejuruteraan Electric Power akan menerangkan tentang kertas kerja khusus kami iaitu penghayatan konsep as-saadah dalam kehidupan umat Islam. Pembentangan ini disediakan oleh Saya Nur Anissa Badrisha binti Zulkifli. Saya Siti Ulfa Sofia binti Syekh Ishaq. Saya Siti Nursyada binti Ahmad Tamizi. Saya Nurul Syairah binti Muhammad Zaki. Dan saya Nurul Snadamia binti Muhammad Razam. Mula-mula makna dan tujuan kehidupan. Ada dua, tujuan sebagai hamba dengan khalifah. Sebagai hamba kita kena mengabdikan diri kepada Allah. Contohnya kita kena beribadah, solat 5 waktu sehari semalam dengan ikhlas, laksanakan suruhan Allah dan tinggalkan larangannya, sentiasa berpegang dengan agama Allah dan menjaga keluarga supaya berada di jalan yang benar. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 berkata, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Maknanya Allah mencipta manusia untuk sembah kepadanya. Selain itu, tujuan manusia sebagai khalifah adalah wakil Allah di bumi sebagai pemimpin. Tujuan khalifah adalah untuk memakmurkan bumi dan pertahankan negara dari segala ancaman. Selain itu, memelihara bumi dari upaya perosakan yang datang dari mana-mana pihak. Contohnya, kita tidak boleh membuang sisa toksik di dalam sungai untuk menjaga persekitaran alam. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 mengatakan bahawa sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Saya akan menerangkan makna Al-Sa'adah dalam Islam. Al-Sa'adah berasal daripada perkataan Sa'idah dan As-Sa'adah yang memberi maksud ketiadaan derita atau kesengsaraan. Dalam erti kata lain, kebahagiaan. Manusia sentiasa ingin mencapai kebahagiaan, kejayaan, keberkatan dan kebaikan dalam hidup. Hal yang dilakukan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Seterusnya, manusia tidak lari dengan kegembiraan apabila memperoleh nikmat seperti pangkat tinggi, harta kekayaan, keuntungan berganda dan sebagainya. Hal ini disebabkan kebahagiaan bagi mereka adalah berdasarkan ukuran material semata-mata. Namun, dalam surah Al-Baqarah ayat 201 ada menyatakan bahawa Islam sememangnya tidak menolak kebahagiaan duniawi. Kebaikan ayat ini adalah meliputi kebahagiaan rohani iaitu ilmu dan akhlak, jasmani iaitu kesihatan dan keindahan fizikal serta kebahagiaan dalam memperoleh harta dan pangkat. Tambahan pula, tujuan syariat yang telah diturunkan oleh Allah di mana digalakkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, Sa'id bin Waqqas ada menyatakan Rasulullah meriwayatkan bahawa terdapat 4 kebahagiaan di dunia kenderaan yang elok. Rasulullah juga ada menyatakan bahawa umur yang panjang juga merupakan kebahagiaan kerana dapat mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah tingkatan-tingkatan jiwa. Membina jiwa dan menjaga jiwa dapat dilakukan dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larangannya, tunduk serta patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan olehnya, beribadah dan selalu mengingatinya. Dengan itu, kita akan dapat membina jiwa dan membentuk pribadi yang teguh, berpegang kepada kebenaran serta keadilan untuk mencapai kesempurnaan hidup, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para ulama menemukan 7 tingkatan jiwa di dalam Al-Quran. Dan yang pertama ialah Al-Nafs Al-Amarah atau dikatakan sebagai pendorong kepada kejahatan. Jiwa ini yang mendorong manusia agar mempunyai sifat-sifat seperti orang kafir, iaitu sombong, dengki, cemburu, nafsu syahwat dan sebagainya. Yang kedua ialah Al-Nafs Al-Lawamah atau dikatakan sebagai
jiwa yang menyesali. Jiwa inilah yang akan menjadi yang terawas selepas kita melakukan sesuatu dosa dan jiwa ini akan melawan nafs yang pertama. Dengan adanya bisikan dari hatinya, jiwa akan menyedari kelemahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang ketiga ialah al-nafs al-mulhimah atau dikatakan sebagai jiwa yang mengilhamkan. Jiwa ini selalu diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya agar sentiasa melakukan amal soleh. Jiwa ini akan menyerap prinsip-prinsip seperti aku tidak akan melakukan perkara ini lagi. Mereka akan sentiasa mempunyai niat untuk melakukan perkara yang mulia. Yang keempat ialah al-nafs al-mutma'inah atau dikatakan sebagai jiwa yang tenang. Jiwa ini mempunyai sifat iman yang tetap dan tidak akan terdorong melakukan perkara buruk. Mereka akan sentiasa berasa bahagia dan gembira. Apabila seorang itu mendapat ketenangan, mereka akan sentiasa berzikir untuk mengingati Allah SWT, meminta maaf dan memaafkan orang di sekeliling mereka serta bertaubat. Seterusnya yang kelima ialah al-nas ar-radiyah atau dikatakan sebagai jiwa yang redha. Jiwa ini adalah jiwa yang telah ikhlas menerima segala kekurangan diri tanpa merasa marah. Jiwa ini dipenuhi dengan rasa sabar dan syukur. Mereka tidak lagi mempersoalkan tentang kekurangan yang dimiliki oleh mereka dan menerima dengan hati yang redha dan sentiasa menganggap bahawa terdapat hikmah di sebalik apa yang telah terjadi. Yang keenam ialah al-nas al-mardiyah atau dikatakan sebagai jiwa yang bahagia Pada tingkatan ini, jiwa sudah tiada lagi keluhan, kesalahan maupun kemarahan. Mereka melakukan sesuatu perkara itu dengan hati yang tenang dan nafsu bukan lagi menjadi sesuatu perkara yang berpengaruh terhadap mereka. Dan akhir sekali ialah al-nas al-syafiyah atau dikatakan sebagai jiwa yang murni dan jernih. Pada ketika ini jiwa mereka seiring dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka sudah dianggap sebagai manusia yang sempurna. Seterusnya iaitu kebahagiaan lahir dari jiwa yang tenang. Al-nafs al-mutmainnah. Al-nafs ni membawa maksud jiwa atau diri. Ia juga menunjukkan kepada dua maksud lain iaitu hawa nafsu dan hakikat. Al-mutmainnah pula bermaksud menenangkan atau tenang. Ia juga membawa maksud mendiamkan sesuatu. Namun apabila disandarkan pada kalbu, ia berarti tenang. Al-nafs al-mutmainnah ini adalah sesuatu perkara yang membentuk manusia sempurna dengan kepribadian soleh. Ia dikatakan demikian jika seseorang manusia itu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat bertenang kerana selalu mengingatinya dan reda atas takdirnya. Bagi melahirkan kebahagiaan dalam diri seseorang manusia, kita hendaklah berdamai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita juga perlulah bersyukur dengan segala perkara yang telah kita ada. Kita juga perlu percaya pada diri sendiri dan memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Jika kita susah untuk memaafkan diri sendiri ataupun orang lain, hati kita akan menjadi kotor dan menjadi punca utama hati tidak tenang. Dan akhir sekali sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir adalah hedonism, keseronokan versus kebahagiaan. Hedonism berasal dari perkataan bahasa Yunani kuno, hedonism, yang membawa maksud kesenangan. Ia juga membawa definisi pegangan atau pandangan hidup yang melebihkan keseronokan dan kesenangan seseorang. Para hedonis Yunani mengklasifikasikan hedonism kepada dua pengertian. Yang pertama adalah segala tindakan yang dilakukan adalah untuk mewujudkan keseronokan dan kebahagiaan. Pengertian yang kedua menyatakan bahawa hedonism merupakan sebuah doktrin falsafah yang menyatakan bahawa ia dapat melahirkan nilai moral daripada keseronokan dan merupakan nilai moral yang teratas. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan antara keseronokan dan kebahagiaan yang dikaji selama beberapa tahun ini. Antara perbezaan yang paling ketara adalah keseronokan adalah perasaan yang dipengaruhi oleh persekitaran luar, manakala kebahagiaan
bergantung kepada pemikiran seseorang dan bukan pada persekitaran luar. Tempoh masa pula, bagi keseronokan ia hanya sementara dan tidak kekal, manakala kebahagiaan berjangka masa panjang dan in certain cases dia adalah kekal. Keseronokan adalah perasaan yang lahir daripada kesenangan dan luaran, manakala kebahagiaan adalah perasaan tenang dari dalaman dan hasil dari pilihan yang dipengaruhi oleh nafsu. Manakala kebahagiaan pula adalah hasil dari yang keseronokan merupakan hasil dari pilihan yang dipengaruhi oleh nafsu, manakala kebahagiaan adalah pilihan yang dievaluasikan dengan rasional. Dan terima kasih.